kepada semua ibu bapa. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa dan murid-murid yang sudi meluangkan masa hadir pada malam ini untuk mendengar taklimat ringkas pembukaan sekolah. Saya Ustazah Mariana selaku Ketua Unit Hal Ehwal Murid akan menerangkan secara ringkas tentang perjalanan hari persekolahan dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Okay, di sini saya akan share slide. Baik. Sesi sekolah Al-Faizin Putrajaya akan memulakan sesi persekolahan seperti berikut. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 hingga 17 Mac. Ini merupakan minggu orientasi. Dan tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada 20 Mac 2023 kita akan mula sesi PDPC yang pertama. Okay, seterusnya waktu persekolahan. Waktu persekolahan seperti berikut, Isnin hingga Khamis. Kemudian akan masuk 7.45 dan akan pulang pada 4.30 petang. Okay, selepas 4.30 sampai 5.30, cikgu guru sekolah, guru bertugas akan menjaga murid lah sampai 5.30. Okay. Pada hari Jumaat pula murid akan datang murid akan masuk 7.45 hingga 12.30 tengah hari. Okay, selepas 12.30 tengah hari hingga pukul 1 kawalan daripada guru bertugas. Okay, semua ibu bapa dimohon agar dapatlah mematuhi waktu kehadiran dan waktu pulang yang telah ditetapkan. Okay. Untuk makanan pula, pihak sekolah akan menyediakan makanan untuk waktu rehat pagi. Okay. Bagi makan tengah hari, pihak sekolah masih menyediakan secara percuma bagi bulan Mac. Cas makanan tengah hari akan bermula selepas April. Maklumat lanjut mengenai kadar bayaran makan tengah hari akan dimaklumkan kelak. Okay. Yang kedua, murid digalakkan membawa botol air. Yang ketiga, pihak sekolah juga menyediakan air minuman iaitu air masak sekiranya murid memerlukan tambahan. Yang keempat, murid dikehendaki membawa tisu ataupun wet tisu ataupun kain lap dan sudu ataupun garpu untuk digunakan semasa waktu makan. Okay, untuk pakaian dan buku, sama murid sedia ada boleh menggunakan uniform mengikut jadual uniform yang sebelum ni. Okay, sekiranya tidak sesuai lagi dipakai, dibenarkan untuk memakai baju t-shirt dan seluar track. Okay, murid baru dibenarkan memakai baju t-shirt dan seluar track sekiranya belum menerima mana-mana uniform. Okay, pakaian perlulah bersesuaian dan menutup aurat bagi pelajar perempuan. Yang keempat, bagi murid tahun 1 dipohon membawa satu set pakaian tambahan untuk digunakan sekiranya berlaku hal kecemasan. Okay, contohnya macam murid tahun 1 biasalah kita risau takut ada yang terkencing ke dan sebagainya. Okay, yang kelima, murid dikehendaki membawa alat tulis dan buku tulis, buku nota kosong lah. Okey, di sini saya lampirkan jadual pemakaian mengikut hari. Okey. Untuk hari Isnin, okey, pakaian seperti ini. Ini pakaian formal sekolah. Ini adalah t-shirt sekolah, t-shirt sukan sekolah. Okey.
Untuk grup WhatsApp kelas, semua ibu bapa akan dimasukkan ke grup WhatsApp sekolah 2023 oleh guru kelas masing-masing. Okey, untuk hari ini saya rasa semua dah di-invite dalam grup WhatsApp sekolah kan. Okey, sekiranya ada yang tercicir, boleh maklumkanlah kepada admin ke ataupun nombor yang puan nak ambil lah. Okay, untuk jadual kelas akan diberikan oleh guru kelas masing-masing melalui grup WhatsApp sekolah. Okey, seterusnya. Yang ini tarikh-tarikh 3 Januari hingga 17 Februari sesi persekolahan penggal akhir 2023-2024, 20 Februari hingga 10 Mac cuti akhir persekolahan sesi 2023-2024. 13 Mac hingga 19 April sesi persekolahan penggal 1 2013 dan 2014. Seterusnya 20 April hingga 1 Mei adalah cuti pertengahan penggal 1 2023-2024. 2 Mei hingga 26 Mei 2023 iaitu sesi persekolahan penggal 1. 29 Mei hingga 5 Jun cuti penggal 2, 6 Jun hingga 25 Ogos iaitu sesi persekolahan penggal 2, 26 Ogos hingga 3 September adalah cuti penggal ketiga. 4 September kita hingga 15 Disember sesi persekolahan penggal 3 2023-2024. 16 Disember hingga 1 Januari cuti penggal 4. 2 Januari hingga 8 Februari iaitu sesi persekolahan penggal 4. Okey, untuk takvim cuti umum, cuti perayaan iaitu Tahun Baru Cina 2023, sekolah akan cuti pada 20 Januari hingga 24 Januari. Okey, untuk Hari Raya Aidilfitri 20 April sehingga 24 April. Hari Raya Aidiladha 28 Jun sehingga 30 Jun. Hari Deepawali pula 12 November hingga 14 November. Dan seterusnya Tahun Baru Cina 2024 jatuh pada 10 Februari hingga 11 Februari. Ini adalah cuti umum. Seterusnya cuti umum yang diambil Putrajaya iaitu Taipusam 6 Februari hari Isnin, Hari Wilayah 1 Februari, Nuzul Quran 8 April, Hari Pekerja 1 Mei, Hari Wesak 4 Mei, Hari Keputeraan YDP Agong 5 Jun, Awal Muharram 19 Julai, Hari Kebangsaan 31 Ogos. Sekejap ya. Saya stop share sekejap ya, tak boleh nak slide. Saya share semula ya.
Baiklah, untuk pembayaran yuran pula, tuan-puan dipohon untuk menyelesaikan pembayaran yuran tahunan memandangkan sesi persekolahan bagi tahun 2023 sudah bermula. Okay. Sila hubungi talian sekolah yang tertera untuk urusan pembayaran yuran. Okay, itu sahaja untuk bahagian unit HAM. Seterusnya saya serahkan slide seterusnya kepada Ketua Unit Kurikulum iaitu Ustazah Maisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara? Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Boleh ya? Okey. Maaf ya internet kurang beri kerjasama kalau waktu macam ni. Okey, baik. Yang berusaha Ustaz Rizwan bin Nordin, Ketua Akademik Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Faizin, barisan Ketua Unit, barisan guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, baik. Saya Maisara binti Abdul Rahim, merupakan Ketua Unit Kurikulum Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Faizin. Baik, tak banyak yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan kurikulum. Hanya beberapa perkara yang penting lah yang perlu diambil perhatian oleh ibu bapa dan juga pelajar. Okay, untuk pelaksanaan kurikulum, sesi 2023 hingga 2024 ni kita akan pelaksanaan kurikulum ni pada tarikh 20 Mac sehingga 8 Februari 2024. Okey. Next. Okey. Yang pelaksanaan kelas pula murid tahun 1 2 3 4 5 sesi 2022 2023 akan menduduki kelas tahun 2 3 4 5 6 pada 2023 2024 nanti, iaitu bermula 13 Mac ya. Okey, seterusnya. Okey, ini saya kongsikan jadual waktu PDPC. Okey, mungkin untuk pelajar darjah 2 hingga darjah 6, okey dah familiar dengan jadual ni. Untuk tahun 1, okey untuk tahun 1 pelajar baru kan, inilah tapak jadual kita bermula dengan pagi mak surat duha. Okey, lepas tu untuk tahun ni kita akan seragamkan kelas tilawah dan tahfiz pada waktu pagi. Pada waktu pagi ya. Okey, kemudian kita akan rehat pagi pada pukul 10. Okey, seterusnya kita ada kailullah. Pada tengah hari kailullah ni ialah pelajar akan tidur sekejap lah, rehat sekejap. Okey, sebelum rehat makan tengah hari, kemudian solat. Lepas tu kita akan mulakan PDPC sehingga 4.25, kemudian kita akan ambil masa 5 minit untuk kemas kelas lah, kemas kelas, sanitasi, lap meja dan sebagainya macam tu lah, untuk susun-susun kerusi, meja. Itu untuk jadual waktu. Dan seterusnya perkara yang perlu diambil perhatian oleh ibu bapa berkenaan dengan peperiksaan dan juga pentaksiran bilik darjah. Peperiksaan. Baik, untuk salah ejaan. Peperiksaan dan pentaksiran bilik darjah sesi 2023-2024 adalah seperti berikut. Okey, untuk tahap 2 iaitu tahun 456, okey. Mereka akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun,
2 peperiksaan sahaja. Tidak seperti tahun sebelum ni kita adakan ujian prestasi 1 dan juga ujian prestasi 2. Jadi untuk tahun ni kita hanya kita hanya jalankan peperiksaan pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Pertengahan tahun akan diadakan pada Ogos dan juga akhir tahun akan diadakan pada Januari 2024 lah. Dan kemudian akan ada juga pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD. Okey, yang ni di mana pelaporannya akan dikeluarkan 2 kali setahun. Itu pada pertengahan dan juga pada akhir tahun. Okey, untuk PBD ni akan dilaksanakan sepanjang tahunlah, setiap kelas akan dinilai oleh guru mata pelajaran masing-masing. Baik, manakala untuk 1, 2, 3 sahaja, untuk 1, 2, 3 tahap 1 ni, pula mereka akan menjalani pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD sahaja. Okay, mereka tak ada peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun seperti tahap 2 lah. Maknanya mereka akan dinilai sepanjang tahun dan di dalam kelas oleh guru subjek masing-masing, dan pelaporan akan dikeluarkan 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan, sama dengan peperiksaan pertengahan tu, dan juga pada akhir tahun. Itulah. Okay. Dan kita akan adakan pertemuan bersama ibu bapa lah selepas selepas peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun. Okay. Baik, itu sahaja untuk kurikulum. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Ustazah Nashirah untuk co-kurikulum. Baik, terima kasih kepada Ustazah Maisarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Rizwan bin Nordin selaku Ketua Akademik Sri Integrasi Al-Faizin Putrajaya, barisan ketua unit, ibu bapa, guru-guru serta anak didik yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan bahagian co-curriculum. Untuk sesi 2023 ini, insyaAllah aktiviti co-curriculum terbahagi kepada 3 elemen, iaitu badan beruniform, yang kedua adalah kelab dan persatuan, dan yang ketiga adalah sukan dan permainan. Seperti mana yang kalian lihat di paparan skrin ini, untuk badan beruniform akan ada dua bahagian, iaitu yang pertama TKRS dan yang kedua adalah taekwondo. Okay, yang star merah ini adalah pilihan dan juga berbayarlah aktiviti yang memerlukan bayaran tambahan. Okay, taekwondo. Okay, kemudian kita pergi kepada kelab dan persatuan. Di sini terdapat 9 kelab dan persatuan, iaitu kelab usahawan muda, kelab alam sekitar, kelab robotik dan reka cipta, kelab media, kelab seni muzik Islam, kelab pelancongan, kelab kerjaya, kelab pencegah jenayah dan juga pendidikan seni. Dan yang terakhir adalah sukan dan permainan, iaitu badminton, futsal, bola jaring, bola baling, renang, olahraga dan juga catur. Okey, untuk sesi 2023 ini kita perbanyakkan lagi kelab, aktiviti-aktiviti untuk memudahkan dan juga memberi peluang kepada murid-murid menceburi apa yang mereka minati. Okey. Okey, seterusnya untuk kaedah pelaksanaan kelab persatuan dan sukan permainan. Okey, untuk aktiviti co-curriculum ini kita akan jalankan selama 2 hari lah, iaitu hari Selasa dan juga hari Rabu. Bagi hari Selasa, iaitu kelab persatuan dan juga sukan permainan akan dilaksanakan pada setiap hari Selasa selang sebulan pada jam 3.45 hingga 4.30 petang. Okey, contohnya adalah kita akan mulakan aktiviti co-curriculum ini pada bulan Mei, iaitu sukan dan permainan dahulu. Maksudnya dalam bulan Mei itu murid-murid ini akan masuki sukan dan permainan. Okey, kemudian setelah itu untuk bulan Jun pula kelab dan persatuan, Julai sukan dan permainan, dan Ogos kelab dan persatuan, dan begini-gini sehinggalah bulan Januari, insya-Allah. Baik, seterusnya untuk badan beruniform. Sebentar ya.
Okey, baik. Bagi badan beruniform pula akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu jam 3.45 sehingga 4.30 petang. Semua tahap 1 akan menyertai kelas pendidikan seni, iaitu tahun 1, 2 dan 3 mereka akan pada hari Selasa, pada hari Rabu akan menjalankan aktiviti pendidikan seni, manakala bagi tahap 2 pula adalah wajib untuk badan beruniform bagi tunas kadet remaja sekolah iaitu TKRS. Kemudian badan beruniform taekwondo pula adalah pilihan, iaitu kita akan jalankan pada hari Sabtu bertempat di Dewan Al-Faizin Putrajaya. Okey, boleh lihat dekat dalam kolom tersebut pendidikan seni bagi tahap 1, TKRS tahap 2 dan juga taekwondo adalah pilihan. Masa pelaksanaan pula ialah aktiviti ini akan bermula selepas cuti raya puasa bertarikh 2 Mei 2023. Seperti mana yang kita tahu, kita buka sekolah nanti 23 hari bulan 3 akan bermula puasa kan, bulan Ramadan. Jadi kita tak lakukan aktiviti co-curriculum lah pada waktu tersebut. Okay, insyaAllah pada hari raya nanti kita akan mula jalankan aktiviti co-curriculum. Bagi pendaftaran aktiviti ini adalah 27 sehingga 31 Mac. Okey, kami buka 27 hingga 31 Mac untuk sesi pendaftaran murid-murid ini untuk tiga-tiga perkara tersebutlah, iaitu badan beruniform, sukan dan permainan dan juga kelab dan persatuan. Okey, yang ketiga pula adalah kaedah pendaftaran ini adalah melalui Google Form. Okey, baik, nanti kami akan bagi pihak sekolah akan memberi link Google Form dan kemudian bolehlah berbincang dengan anak-anak tuan-puan masing-masing sama ada mereka berminat untuk menyertai apa sahaja aktiviti co-curriculum yang akan dilaksanakan. Okey, baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Okay, sekian, terima kasih. Bagi ibu bapa yang mempunyai sebarang soalan, boleh diajukan terus melalui chat. InsyaAllah kami akan sedia menjawab. Ada soalan? Baik, daripada Puan Iliani, sementara tak ada lagi co-curriculum, anak-anak buat apa ya? Okey, insyaAllah daripada pihak saya dan juga guru-guru akan membuat satu aktiviti lah. Kami akan merancang aktiviti sepanjang masa co-curriculum pada waktu yang belum dilaksanakan lagi. InsyaAllah. Apa-apa nanti kami akan bagi tahu terus pada ibu bapa. Okey, untuk soalan seterusnya, bulan puasa balik pukul berapa? Okey, Ustazah Maisarah, macam mana Ustazah Maisarah? Sorry, Ustazah Mariana. Baik, sampai jawab Ustazah. Boleh. Mariana. Okey, baik. Teruskan. Untuk bulan puasa seperti tahun sebelum ni juga kita akan ajakkan waktu rehat tu awal setengah jam, jadi kita akan balik dalam jam 4 untuk bulan puasa. Nanti jadual untuk bulan puasa kita akan berikan sebelum tibanya bulan Ramadan nantilah. Mungkin dalam minggu PDPC yang pertama tu. Tapi jadual yang sama, cuma kita ubah masa sahaja setengah jam awal. Macam itulah. Pukul 4 petang. Baik. Untuk bulan puasa kawalan pelajar sehingga jam 5 lah. 4 pulang, lepas tu guru bertugas akan mengawal pelajar 1 jam sehingga jam 5. Seperti tahun sebelum ni lah. Okay, baik, saya harap menjawab persoalan. Okey, seterusnya sesi persekolahan akan bermula pada 13 bulan 3 2023 ke?
Sesi persekolahan akan bermula. Okey, baik. Sekolah kita memang akan buka pada 13 hari bulan 3 2023 ni, minggu depan, iaitu Isnin depan. Okey. Cuma kita akan mulakan dengan minggu orientasi dulu. Untuk pelajar darjah 1 hingga darjah 6, kita akan datang sekolah, kita akan guru-guru subjek akan ada aktiviti terlebih dahulu. Kemudian PDPC akan bermula pada minggu 20 Mac nanti. Itu minggu pertama. Jadi untuk 13 hingga 17 ni murid datang untuk orientasi. Ada program lah, ada beberapa program yang disediakan oleh pihak sekolah lah. Okay, ada satu soalan yang atas ni. Puan Nadia Rahimi, saya dapat link ni dari kawan saya. Kenapa saya tak dapat ya? Nak tanya, Puan dah di-add dalam grup kelas ke? Macam mana? Kalau Puan belum boleh bagi tahu guru lah, boleh bagi tahu kami lah macam mana. Soalan daripada Akilah berkenaan cas breakfast dan lunch, kalau boleh bawa bekal sendiri masih kena bayar ke? Yang kalau bawa yang ini boleh rujuk dekat bahagian admin. Pihak pejabat. Pihak pejabat lah, boleh kontak admin. Tanya mengenai makanan. Okey, lepas tu tadi ada disebut waktu kalau anak-anak tidur, mereka tidur di mana ya? Soalan daripada Nur Idayu. Okey, baik. Ni untuk ada kailullah kan anak-anak tidur. Okey. Waktu kailullah ni jam 12.20 hingga 12.50 silap. Okey, kalau untuk sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni lah, memang kami memang pelajar akan tidur dalam kelas saja. Tertutup lampu, lepas tu tidur dekat meja masing-masing je lah. Ini untuk macam nap sekejap je lah. Untuk dapatkan balik energi sambung belajar pada sebelah petang pula. Tidur dekat dalam kelas saja. Okey, waktu orientasi minggu depan apa tentatif atau program? Okey, untuk minggu orientasi, cikgu akan masuk kelas mengikut jadual masing-masing dan setiap cikgu subjek ada menyediakan aktiviti. Sekiranya kalau ada cikgu subjek minta murid membawa apa-apa, kita akan maklum lebih awal lah. Okay, seterusnya slide akan boleh dihantar dalam grup. Okey, insya-Allah boleh, dah dijawab. Kemudian waktu orientasi darjah 1 sama, okey dah dijawab, ya sama Puan seperti murid-murid tahun yang lain. Okey, Ustazah, kelas mengaji masih dibuka tak? Baik, untuk kelas mengaji tak laki ni insya-Allah boleh kontak terus kepada pejabat untuk mengetahui sama ada kekosongan ataupun masih di ruang menunggu. Untuk kelas mengaji ni akan bermula semula pada bulan April. Betul tak Ustazah Mariana? Betul. Soalan daripada Zuhaira Nasrin. Waktu orientasi darjah 1 sama macam waktu persekolahan biasa ke? Betul Puan, sama saja. Daripada tahun 1 sehingga tahun 6 sama saja. Ikut jadual. Okey, Jumaat petang ada transit tak? Dekat sekolah setakat ni kita tak buat transit lagi. Okey, tu soalan daripada Damia. Salam Damia, Khalilah belum masuk dalam grup WhatsApp. Okey, baik Puan, kami ambil maklum dan kami akan masukkan ya Damia Khalilah dalam grup darjah 6 atau berani. Okey, minggu orientasi anak-anak balik jam berapa ya Ustazah? Balik macam biasa jam 4.30 petang. Pakaian baju t-shirt putih dan seluar track. Kalau untuk ibu bapa yang agak susah untuk sediakan baju putih setiap hari kan, boleh saja pelajar pakai t-shirt berwarna. Cuma kita nak bersesuaian lah, kurangkan gambar-gambar ke macam tu je lah. Kalau gambar kecil-kecil tu boleh lah. Dan untuk pelajar perempuan berlengan panjang lah dan memakai tudung. Baik, soalan seterusnya. Sekolah ada sediakan loker atau bako untuk letak buku sekolah anak? Okey, saya serahkan pada Ustazah Mariana untuk menjawab soalan ini.
Okey, untuk pihak sekolah Local. tidak disediakan loker ataupun bakul untuk buku sekolah anak-anak kerana pihak sekolah tidak menggalakkan pelajar untuk meninggalkan buku kerana takut ada yang kehilangan buku lah. Kehilangan apa semua Adalah hilang tapi tanpa apa ni tak dapat dikesankan. betul. Macam tu lah. Elakkan sebarang isu macam tu. Okay, jadi insyaAllah lah murid-murid boleh bawa buku mengikut jadual dan bawa balik seperti biasa. Baik, untuk soalan seterusnya tadi Ustazah maklumkan ada charge makan tengah hari bermula April. Maksud pada bulan April onwards akan ada charge tambahan bersama dengan yuran bulanan. Berapakah? Okey, untuk sebarang bayaran yuran ini boleh terus maklumkan kepada pihak admin. Okey. Okey, soalan telah jawab, kami akan maklumkan melalui surat pada bulan April nanti insya-Allah. Okay. Taekwondo hari apa boleh buat hari sekolah? Taekwondo, Ustazah Nashira. Okey, untuk taekwondo ini sebenarnya kami masih lagi dalam perbincangan lah bersama dengan pihak taekwondo sebab kami berurusan dengan pihak luar kan. Okey, jadi disebabkan hari Selasa dan juga Rabu sahaja kami buat aktiviti co-curriculum, jadi kami terpaksa menggunakan hari lain. Sebab hari Rabu tersebut memang pelajar tahap 2 wajib untuk mengikuti TKRS. Dan apa-apa nanti insya-Allah saya akan maklumkan terus dalam WhatsApp group. Kasut hitam, ya betul kasut hitam. Okay, dan soalan yang terakhir tu berapa bayaran untuk mengaji atau waktu mengaji masa bila ya? Okay, bayaran dah dijawab. Okay, bayaran RM50 untuk 16 sesi. Dilaksanakan oleh guru-guru sepanjang waktu persekolahan. Okay, ada soalan lagi kah? Ada soalan? Okay, sekiranya dah tak ada soalan, kita akhiri sesi kita ini. Okay, saya ucapkan terima kasih. Tak tanya? Last soalan. Last soalan tentang bagi anak-anak yang belum boleh berpuasa. Macam mana ya? Untuk tahun 1 untuk tahun 1 lah biasanya kan. Dekat sekolah waktu puasa kita tak akan menyediakan makanan. Okay, sekiranya ibu bapa hendak menyediakan makanan, okay, ibu bapa boleh bawa. Okay, kita akan boleh bekalkan lah. Bekalkanlah makanan. Contoh roti ke biskut. Okay, kita akan letakkan satu tempat lah untuk diorang makan. Bukan di hadapan murid-murid yang ramai lah. Okay, berkenaan dengan orientasi darjah 2 kena pakai baju t-shirt putih ke atau baju t-shirt seperti biasa. Okay, seperti mana yang Ustazah Mariana jelaskan tadi. Okay, bagi siapa murid yang ada baju t-shirt sekolah, uniform ke apa, dia boleh pakai baju macam biasa. Tapi untuk yang belum dapat, boleh pakai baju t-shirt biasa dan juga seluar track. Warna terpulang lah, warna kan terpulang, tak semestinya putih. Ikut apa kesenangan dari pihak ibu bapa lah untuk sediakan. Sekolah ada sediakan kowe atau kuku untuk ambil air. Ya ada, sekolah ada sediakan air kowe untuk pelajar, tambah air. Dan kita pihak sekolah galakkan bawa botol air sendirilah untuk senang kan, untuk apa memudahkan pelajar refill. Dan tidak berkongsi bekas air dengan pelajar lain lah. Salah untuk sesi mengaji tu bila kita boleh booking, Puan boleh WhatsApp nombor sekolah secepat mungkin lah. Boleh sekarang pun boleh. Kalau ada kekosongan nanti pihak pejabat, pihak admin akan bagi tahulah Puan.
Baik, setakat ni tak ada apa-apa soalan lain. Sekiranya Puan selepas ni ada soalan lain lagi, boleh terus ajukan kepada guru kelas masing-masing. Okay, baik Ustazah Nashira dan Ustazah Maisarah. Terima kasih. Untuk tahun 1 kerja ke tak puasa? Terpulang kepada ibu bapa macam mana. Terpulang. Kan. Okay, kalau ada yang tak tak puasa, okay, jumpalah cikgu bagi tahu nak makan. Cikgu akan usahakanlah letak dia di tempat yang tak ada murid lain untuk makan. Keuzuran tak tahan ya. Boleh Ya, je. betul. Tapi pastikan ada bekal lah di dalam beg. Contoh air masak ke ataupun roti dan biskut. Okay, soalan telah dijawab. Boleh maklumkan kepada guru kelas sekiranya anak Puan tidak berpuasa. Okay. Sekolah ada perkhidmatan transportation bas ke Ustazah? Untuk setakat ni belum ada Puan. Okey, baiklah. Sampai di sini saja perjumpaan kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan murid-murid sekalian. Okey, kita akhiri majlis kita dengan Terima kasih semua Ustazah. Jumpa 13 hari bulan ni. Bye. Okey, terima kasih Rafiki. Sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa next week. Bye. Semua. Kita jumpa Okay, minggu depan. Terima kasih Ustazah. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Bye.